kita nak bercakap kepada soal apa Melayu dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera, selamat malam kepada semua rakyat Malaysia yang melihat segmen Berterus Terang melalui NR Channel TV Net, di mana tuan-tuan dan perempuan akan dapat secara telus dan terbuka sebarang komen dari tetamu kami. Pada malam ini, saya bawakan kepada anda seorang yang penting dalam politik Malaysia. Walaupun tidak dikira terlalu besar, tetapi dia juga tidak terlalu kecil. Maka malam ini saya membawa Yang Berhormat Haji Mohamad Sabu, Ahli Parlimen Kota Raja dan juga Presiden Parti Amanah Negara bersama saya untuk berterus terang dalam berbagai isu. Walaupun saya memberi tajuk Haji Hadi tiada, Parti Amanah akan bubar. Tapi saya rasa pada hari ini kita akan bercakap dalam banyak perkara yang berlaku dalam sehari dua ini. Dari itu tuan-tuan, sebelum ini siapakah Yang Berhormat Haji Mohamad Sabu? Tengok video ini dulu. Adik-adik Bang Mat yang ada di Jerai ini, kita semua bertongkos lomos menderma kepada parti, berjuang, menang atau kalah, kita ditarbiahkan untuk terus istiqamah dalam perjuangan. Rupa-rupanya sebahagian mimpin UMNO, sebahagian mimpin PAS menterkedarah duit UMNO. Hei! Aku lempar mikrofon kau. Kami ini ke sana kemari, pergi Johor, pergi Negeri Sembilan. Johor nak kembang PAS, tuan-tuan tahu, Negeri Mayudi Yassin. Kadang kami ceramah 3 orang, kami penceramah 5 orang, yang dengar 3 orang. Tapi kita sabar, kita terus sehinggalah PAS berkembang. Bila PAS dah berkembang, nak kalahkan Barisan Nasional, ada pemimpin-pemimpin PAS yang dibeli oleh UMNO. Oleh itu ahli-ahli PAS di Jerai, di seluruh Kedah, duduk dalam PAS tak apa. Jangan undi PAS, jangan undi Barisan Nasional. Saya bila mendengar tip itu nak berhabis 20 minit, saya rasa malu. Adakah ini parti aku jadi macam ni? Oh, ni Abdul tak mengaku. Tunggu. Tip ini sedang dianalisa di pusat suara antarabangsa. Kemungkinan tip ini akan digunakan dalam perbicaraan Saman Sarawak Report yang akan berjalan di London nanti. Tapi ini Amdo, lebih baik kamu mengaku dan bertobat, senang. Inilah yang memecahkan PAS. Memanglah Barisan Nasional gembira. PAS dah pecah. Dalam muktamar putus hubungan dengan DAP. UMNO rasa gembira. Allah. Itulah dia sebahagian daripada video ucapan Haji Mohamad Sabu, yang mana beliau seorang saja yang punya gaya dalam memberikan ceramah atau pidato umumnya yang dengan tersendirinya dan memukau banyak orang. Beliau bukan saja memakai skrip, tidak memakai skrip, tetapi menzahirkan hati nuraninya yang ikhlas berjuang. Walaupun dalam parti yang dahulunya PAS dan sekarang Parti Amanah Negara. Jadi malam ini, saya nak bertanya dulu dengan Yang Berhormat Haji Mohamad Sabu ni. Apa pandangan Yang Berhormat terhadap pengisytiharan darurat oleh Muhyiddin dalam kerajaan dia hilang majoriti daripada 100
11 tinggal 109 ya. Jadi ada komen Wabi sebelum kita cakap perkara yang lain. Sebenarnya yang darurat sekarang adalah Perdana Menteri Mahyudin. Ia hilang sokongan. Tak ada lagi majoriti. Dan yang jadi masalahnya kenapa dia Perdana Menteri dan menteri-menteri, kalau bertukar kerajaan mereka sahaja yang akan hilang kedudukan. Tapi dengan pengisytiharan darurat ini, rakyat yang akan menderita. Pelabur-pelabur akan memikir semula untuk datang ke sini, kerajaan yang tidak stabil, Perdana Menteri under siege. Sepertinya dia tidak bebas sebagai seorang Perdana Menteri kerana ia boleh ditekan oleh kawan. Lawan tu memanglah. Lawan itu pembangkang biasalah membuat kritikan, hentaman, penentangan terhadap Perdana Menteri. Tetapi kawan sendiri menjadi siege, menjadi boleh menekan beliau. Oleh itu beliau seorang Perdana Menteri yang hilang wibawa. Dan kalau di negeri seperti Korea, Jepun dan sebagainya, Perdana Menteri seperti ini telah pun meletakkan jawatan. Tapi di Malaysia bukan dia letak jawatan, dia istihad darurat pula. Berusaha untuk istihad darurat untuk meneruskan kuasa. Tak ada kena-mengena istihadan darurat ini dengan COVID. Sebab COVID boleh ditangani dengan cara yang lain. Pakar-pakar kesihatan. Kita ada bekas Menteri Kesihatan Dr. Zul yang beliau mengatakan tak ada kena-mengena istihadan darurat ini untuk COVID. Ini untuk menyelamatkan Perdana Menteri Mahyudin Yassin. Oh, jadi jelaslah sekarang ini salah seorang presiden parti dalam Parti Pakatan Harapan selain daripada Anwar Ibrahim dan juga Lim Guan Eng, beliau adalah pendukung Parti Pakatan Harapan. Pada pendapat dia, tidak ada sebabnya untuk kerajaan Mahyudin Yassin ini meminta kepada Duli Yang Maha Mulia yang di-Pertuan Agong untuk mengisytiharkan darurat. Persoalannya Wabi, kalau diisytiharkan darurat, Parlimen tidak bersidang, digantung, kenapa pula jawatan menteri boleh diteruskan? Kerana dengan sendirinya patutnya kesemua jawatan menteri dan juga Perdana Menteri termansuh dengan sendirinya. Menteri dan timbalan menteri paling ramai. Mereka pegang macam rekod dunia lah sekarang. Ya. Kita tidak tahu mereka buat kerja apa. Contohnya menteri yang bertanggungjawab hal ehwal Timur Tengah. Ya. Dalam musim ini sekali pun tak boleh pergi ke sana. Jadi rakyat membayar allowance dan gaji mereka bertaraf menteri dan menteri-menteri lain begitu juga. Tambah pula pilihan istihad darurat, kebanyakannya kerja-kerja dibuat oleh pegawai-pegawai kerajaan, pengarah-pengarah dan sudah tentu campur tangan pihak tentera dan polis dan sebagainya. Kabinet barangkali kurang berfungsi, perlu apa lagi untuk mereka berada di situ secara beramai-ramai. Jadi ini satu perkara yang kita nampak ada kontroversi di sini. Dan masalah pula bagaimana dengan ekonomi negara, hasil negara, kutipan cukai dan sebagainya. Dan sekarang ini pelabur-pelabur banyak menuju ke Vietnam dan Indonesia. Dengan pengisytiharan darurat ini, apa langkah-langkah yang perlu diambil untuk menarik pelabur dan juga mereka yang nak datang ke Malaysia ini untuk membuat perniagaan dan sebagainya. Dari segi COVID misalnya, Singapura satu ketika lebih tinggi daripada Malaysia kerana mereka cek pekerja-pekerja asing di rumah-rumah kongsi menyebabkan dia naik mendadak. Tetapi mereka berusaha untuk mengawalnya. Kita di sini cek kepada pekerja asing ni baru, maka dia naik mendadak. Perkara ini perlu dikawal menurut pandangan-pandangan ahli sains, para doktor dan sebagainya. Bukan nak menyelamatkan kedudukan Perdana Menteri Mahyudin Yassin yang dia mengambil alih kerajaan ini pun cara backdoor government dan tidak ada majoriti yang sahih seperti kata Yang Berhormat Mulia Tengku Razali Hamzah, maka dia mengambil langkah-langkah untuk menyelamatkan kedudukannya dan menteri-menteri kabinet yang menyokongnya, bukan untuk kepentingan rakyat jelata. Yang Berhormat, pengalaman saya pernah lalui masa Magran 13 Mei, kabinet tidak berfungsi walaupun ada jawatan Perdana Menteri. Dia di bawah Magran. Jadi menteri-menteri ada kerana kebetulan dia ada di dalam jawatan kuasa Magran. Jadi sekarang ni kita nak menunggu jawatan kuasa
yang akan ditubuhkan bagi mengendalikan darurat sehingga Ogos ini. Jadi pada saya dengan penubuhan jawatankuasa ini, kalau pandangan Yang Berhormat selaku bekas Menteri Pertahanan, adakah sesuai Angkatan Tentera mengetuainya? Bila 13 Mei kita tahu itu pergaduhan antara kaum, masalah ada rumah-rumah yang dibakar, kedai-kedai yang dibakar, so pihak keselamatan khasnya tentera dan polis amat diperlukan untuk menjaga keamanan. Yang ini nak lawan kuman. Nak lawan kuman. Nak lawan kuman, nak lawan apa ini? Bakteria. Tak tahulah tentera bawa senjata besar mana. Nak lawan ini adalah soal teknologi, soal kedoktoran, soal pakar kesihatan. Bentuk darurat ini pun saya tak dapat mencium bau lagi bagaimana. Sebab darurat selalunya kerana malapetaka yang besar, banjir yang tak dapat dikawal, kemarau panjang yang perlu disegerakan bantuan kepada orang-orang kampung, mangsa-mangsa dan sebagainya. Ini darurat penyakit barangkali ini pertama kali lah di Malaysia. Kita pun tak tahu bentuknya macam mana lagi. Kalau tentera, sepanjang yang berlaku sekarang ini, tentera digunakan hanya untuk menjaga jalan raya, buat sekatan. Itu bukan sesuai untuk kerja-kerja pihak tentera. Pihak tentera boleh digunakan untuk misalnya projek-projek yang segera untuk dibangunkan, jiwa murni dan sebagainya. Tapi jiwa murni bukan sesuai dalam keadaan COVID ini. Jadi peranan siapa yang nak dimainkan ke hadapan? Sudah tentu tetap dengan peranan doktor, jururawat dan yang telah bertugas sekarang ni. Itu perlu dipertingkatkan saja, tak perlu darurat. Oh, jadi kalau kita dengar cakap Haji Muhammad Sabu, Yang Berhormat, bahawa kalau dia masih Menteri Pertahanan lagi, dia tidak membenarkan tentera ini digunakan secara yang bukan tugasnya. Ya. Kecuali tugas-tugas yang ada hubung kait dengan soal keselamatan dan tentera itu sendiri. Jadi Yang Berhormat, soalnya sekarang ini, bahawa kerajaan mungkin akan memansuhkan banyak undang-undang kerana mengikut kenyataan Perdana Menteri, dia akan membuat beberapa ordinan, termasuk ordinan jenayah. Jadi perlu ke ordinan jenayah ini dibuat dalam zaman darurat ni? Patutnya mereka kena utamakan ialah Akta Lompat Parti. Akta Lompat Parti. Akta tidak menghormati mandat rakyat. Oh. Ini yang menyebabkan negara jadi begini sekarang. Saya sendiri terlibat dalam politik pilihan raya, sudah bertanding 9 kali. Bukan semuanya menang. Bila kita berkempen, kita tengok kehadiran ribu manusia. Bila datang pilihan raya kalah, kita terima. Kita tunggu lagi, kita lawan lagi sampai 2018 baru kita menang. Sekarang misalnya, lepas 2018, BN telah menunjukkan kejayaan demi kejayaan. Mereka menang di Parlimen Cameron Highlands. Mereka menang di Parlimen Tanjung Piai. Mereka menang di Kimanis. Kenapa tidak bersabar sikit untuk menang dalam pilihan raya umum? Bila ambil di tengah jalan secara tebuk atap atau backdoor, inilah akibatnya berlaku sekarang. Kerajaan tidak stabil, sekejap lagi kena accommodate mereka itu supaya jangan lari. Berilah jawatan-jawatan yang kadang-kadang tidak sesuai pun orang itu untuk pegang dalam JLC dan sebagainya. Semua itu wang negara, wang rakyat. Kelang kabut ini akan berlaku kalaulah sebenarnya Mahyudin diselamatkan dengan coronavirus ini. Kalau tak ada coronavirus ini, bagaimana dia nak perform kerajaan yang begitu kelang kabut ini? Dan sekarang ini dia boleh selindung di balik coronavirus untuk buat darurat dan sebagainya. Sebenarnya tidak menghormati demokrasi dan mandat rakyat ini satu kecelakaan besar kepada Malaysia. Kecelakaan besar. Ya, kita pilih sistem demokrasi. Ya. Melainkan kita pilih sistem revolusi, ataupun pemberontakan tentera, ataupun ambil negara melalui senjata, itu lain. Tapi bila kita memilih sistem demokrasi pilihan raya, kita kena hormat keputusan pilihan yang kita pilih itu dan menghormati perlembagaan yang kita junjung selama ini. Kita biasa jadi pembangkang dan adalah kita kritik pemerintahan. Kalau tak betul kita buat bersih dan sebagainya untuk minta supaya demokrasi itu berjalan dengan lebih lancar. Bukan dengan cara buat Sheraton move dan menggulingkan kerajaan yang dipilih oleh rakyat. Ini satu tindakan yang merosakkan daripada tahun 55 pilihan raya, rosak pada tahun selepas pilihan raya 2018.
Yang berhormat, saya punya pandangan bahawa kerajaan PH itu jatuh ialah kerana tindakan Tun Dr. Mahathir letak jawatan untuk tidak bagi laluan Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri. Apa pandangan? Saya tidak letak begitu. Ya. Dia meletak kata kerana sebahagian besar partinya meninggalkan PH. Sebagian besar parti dia. Ahli-ahli partinya meninggalkan PH dan meletak jawatan dalam dunia politik barat ini biasa. Biasa ya. Misalnya kita ambil David Cameron. Meletak jawatan bila dia yang mendokong tidak mau Brexit, tapi rakyat memilih Brexit. Dia bertanggungjawab, maka dia letak jawatan. Naik Theresa May. Theresa May pula dalam satu usulnya di Parlimen tewas. Dan dia letak jawatan, diserah kepada partinya pula selepas itu. Boris Johnson. Boris Johnson call for election dan dia menang. Di sebelah negara dunia ketiga ni, meletak jawatan ni satu perkara yang pelik. Kalau di Jepun, Perdana Menterinya letak jawatan. Mereka berbincang kadang-kadang sampai 2 bulan untuk nak melantik Perdana Menteri baru. Kita di sini, Perdana Menteri letak jawatan, habis lari. Lari menyokong parti lawan dan akhirnya kerajaan itu tumbang. Bagi kita, PM letak jawatan itu adalah amalan yang dibuat di negara-negara barat. Dan kita memakai sistem demokrasi barat. Patutnya dia letak, kita pilihlah siapa nak jadi Perdana Menteri selepas itu. Mahathir kah, Anwar kah, atau siapakah, serah kepada mereka yang diberi mandat oleh rakyat itu untuk memilih. Oh, jadi Wabi, saya nak tanya Wabi. Wabi nampak PAS ini, dia sekarang ini bergerak dalam parti kerajaan itu membantu tidak perjuangan parti dia, atau dia hanya untuk kepentingan diri mereka yang memegang jawatan? Ada komen Wabi? Kalau nak bercakap hapas ni, kena ubah posisi sikit lah. Sebenarnya saya lama berada dalam Parti Islam daripada tahun 78. 78 Wabi? Sehinggalah pada tahun 2018. Ya. Saya melihat kadang-kalanya parti yang ditubuh untuk memperjuangkan Islam memang bagus dan saya memilih perjuangan itu yang berdasarkan kepada Islam. Cuma cara dibawa itu, adakah ianya agama atau politik? Kami telah ditipu oleh lebay-lebay PAS ni begitu lama. Misalnya dahulu mereka tekankan soal perbezaan UMNO dan PAS ialah perbezaan akidah. Ya. Kita yang tidak mengaji mendalam dalam agama ni mempercayai apa yang mereka cakap. Sehingga sembelihan UMNO, kami dulu ni kalau dia boleh elak seelak-elaknya. Oh. Ada ahli-ahli PAS lintas 3 buah masjid untuk pergi bersembahyang kerana 3 buah masjid di kampungnya itu dalam penyanyi Imam UMNO. Ya. Maka dia kena pergi ke masjid yang Ke Imam karya PAS. lain ya. Ada yang angkat nikah, pergi angkat nikah rumah pimpinan PAS. Ya. Itu yang halal. Kemudian balik kampung, angkat nikah di depan qadi itu hanya seremoni saja. Karena qadi itu UMNO. Didoktrin sebegitu rupa, sembelihan pun serupa juga. Ada tak di kampung keluarga saya dibikan. Ayam yang disembelih oleh orang UMNO dibuang ke dalam sungai. Dibuang ke dalam sungai Wabi? Dikutip wang pula untuk beli ayam lain untuk sembelih kerana UMNO sembelih itu tidak halal. Ini cerita benar Wabi ya? Cerita benar. Ini indoktrinasi yang masuk dalam kepala pemikiran kami. Masih lagi ke pemimpin-pemimpin tu ada dalam PAS yang sekarang ni? Nanti saya nak sampai peringkat itu. Okey. Sampailah ke peringkat perjuangan kita menentang UMNO itu jihad. Ya. Mati itu syahid. Perlembagaan ni perlembagaan Lord Raid. Lord Raid ni kafir ya. Ya. Kemuncaknya hingga berlaku peristiwa Mamali. Dan ditiadakan syahid. Dan rakan-rakan saya semua yang terlibat itu. Ustaz Bray Libya dan rakan-rakan yang lain. Ini indoktrinasi yang dibuat oleh the so-called, saya tak mau panggil ulama', saya panggil lebay-lebay ni. Yang kita yang tak, ilmu yang tak mendalam, yang mengaji tak tinggi ni, mengambil apa yang mereka beritahu kepada kita. Sehinggalah berlaku porak-poranda masyarakat, sebahagian di Terengganu, di Kelantan, di Kedah, di Utara Perak dan beberapa tempat yang lain. Kemudian selepas pendekatan dibuat,
Daripada zaman Tuan Haji Yusof Rawa, berbincang dengan CCC. Zaman Ustaz Fadil Noor, kita buat gerak bercampur dengan DAP dan sebagainya. Sudah ada mula berkenalan dan berbincang. Dan sampailah ke peringkat kita, orang panggil bertahaluf, bekerjasama. Paling sukar sekali nak kerjasama dengan DAP. Kerana DAP ni chauvinis Cina, anti-Islam, anti-raja dalam pemikiran PAS dan pemimpin PAS. DAP pula meletakkan PAS ni ekstremis, parti yang susah bekerjasama. Bukan senang nak buat satu kerjasama pada tahun 2008. Akhirnya selepas peristiwa gerak, peristiwa yang berlaku membela Datuk Seri Anwar Ibrahim, terutamanya pada tahun 1999, kemudian 2004, 2008 ada kerjasama terbuka antara PAS, Keadilan dan DAP. Kita susun calon-calon supaya satu lawan satu dengan BN. Walaupun belum ada lagi perjanjian kerjasama, tapi kita one to one lah. Kalau tempat DAP bertanding, PAS tak bertanding. PAS bertanding, Keadilan tak bertanding. Begitulah. Adalah 2-3 tempat yang bercelaru. Tapi keseluruhannya satu lawan satu. Keputusannya, BN hilang 2/3 majoriti di Parlimen dan Pakatan Rakyat menang 5 buah negeri. Okey. Tapi dengan UMNO ni masih lagi keadaan tegang. Tiba-tiba datang zaman sekarang selepas daripada bercerai dengan DAP pada tahun 2015, kemudian bercerai dengan Keadilan. Pemimpin yang dulu mengatakan menentang UMNO ni jihad, sekarang ini UMNO sahabat kita. Sahabat kita. Sahabat kita. Oh, begitu ya. Kerjasama PAS UMNO ni satu rahmat. Ini anugerah Allah. Kalau nak ubah pendirian PAS, sekurang-kurang presiden lain. Bukan orang yang sama. Sebab itu, Presiden PAS ini, yang sekarang ni, perlu meminta maaf kerana 30 tahun dia doktrin kami untuk melawan UMNO. Keseluruhan Di sudut ni akidah. sekarang, ya, ya. Di sudut akidah. Bukan lawan di sudut perbezaan politik begitu. Akidah. Akidah. Sampai orang percaya sembelihan UMNO tak boleh makan dan sebagainya. Sekarang, UMNO sahabat kita. Jadi kita nampak bahawa inilah yang berlaku di seluruh dunia Islam sekarang. Orang Islam ikut agama lebay-lebay, bukan agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agama Nabi, kalau kita kata Sayyidina Hamzah itu syahid, syahid ila yaumil qiyamah. Kita kata Sumayyah syahid diseksa masa di Mekah. Dia diisiar syahid sampailah hari kiamat nanti. Tapi sekarang kedudukan beri Libya macam mana? Dia berlawan dengan kerajaan Dr. Mahathir, kerajaan BN dulu, syahid atau tidak? Sebab dasar UMNO tak berubah, dasar BN tak berubah. Yang berubah orang. Ya. Inilah saya kata yang berlaku pembunuhan di Syria, di Iraq, di Yaman, di antaranya fatwa lebay-lebay ini. Fatwa lebay-lebay ya. Sebab itu saya dalam amanah, saya berpesan, termasuklah pada ulama'-ulama' kami, hal-hal fatwa ni kalau boleh kena bincang betul-betul. Tak cukup dalam negeri, kena tanya ulama'-ulama' di luar negeri. Sebab orang awam ni dia ikut pandangan ustaz-ustaz dan ulama'-ulama' ini. Tanpa mereka menyelidik secara mendalam. Sebab itu, kalau kita cakap hal judi, hal arak, itu memang mudahlah. Ya. Tapi hal-hal yang bersangkut paut misalnya insurans, hal bersangkut paut dengan banknya interest dan sebagainya, perlu kepada perbincangan yang mendalam sebelum mengeluarkan sesuatu yang dianggap fatwa. Atau bila ustaz seorang ulama mengeluarkan pandangan, dianggap itu adalah hukum. Dan ini yang menyebabkan kita lihat berpecahnya dunia Islam sekarang ini, di antaranya kerana fatwa-fatwa pandangan-pandangan ulama ini dianggap itulah hukum agama yang membawa kepada perpecahan dan kemunduran di dunia Islam sekarang ini. Dan sekarang kita lihat misalnya kalaulah kami yang memerintah PH
menaikkan judi ini daripada 8 kali kepada 22 kali. Tahapalah khutbah akan maki kami. Sekarang ini? Lim Guan Eng, KP, bukan Islam lah. KP ni kasar kan, bukan KP lah, Islam. betul. Dia menurunkan draw judi Toto tu daripada 20 kali kepada 8. 8. Sekarang kerajaan PAS memerintah, 8 kali naik ke 22. 3 kali ganda. 32. Tak ada dengar ulama dia cakap apa, ustaz dia cakap apa. Sebab sekarang ni mereka bincang hal JLC, mana kedudukan aku, ahli majlis di mana cukup ke tak, senator siapa lagi nak dilantik. Mereka tak peduli dah. Sebab itu kita lihat hal judi kan, hal Ratu Cantik kan, 355 kan sudah jadi rokok 35 sekarang ni. Jadi ini yang kita lihat saya nak tanya perubahan Wabi itu. sikit, Wabi. PAS ni parti Islam, berjuang untuk Islam. Nak merealisasikan agenda Islam itu, dia sepatutnya menuntut Menteri Agama itu di bawah ahli Parlimen PAS. Kenapa dia tak perjuangkan benda ni? Saya tidak meletakkan pemimpin PAS mesti pegang Menteri Agama. Sebab Islam boleh diterjemahkan dalam apa-apa kementerian pun. Okay. Sama ada Menteri Air ke, Menteri Jaga Sawit ke, Ya. Menteri Jaga apa lah. Ya. Cuma janganlah kita yang menjadi kelemahan di dunia Islam sekarang ni, ini yang tajuk saya duk bercakap sekarang lah. Ya. Dalam kajian yang dibuat oleh George Washington University, yang buat kajian tu seorang profesor Muslim, 10 negara yang berakhlak Islam, satu pun belum ada negara Islam. Negara yang berakhlak Islam yang paling utama sekali ialah New Zealand dan negara-negara di Skandinavia. Sebab itu Rashid Redha dalam kenyataan dia 70 tahun, 80 tahun dulu dia kata, aku pergi ke barat, aku melihat Islam di sana. Walaupun tak ada orang Islam. Aku balik ke negeriku, aku melihat orang Islam, tapi tak ada Islam di situ. Di sini dilihat keadilan sosial, soal kekotoran, rasuah. Kita ambil contoh. Bila netizen mengkritik Ketua Menteri Pulau Pinang beli Mercedes. Saya tak tahu harga berapa. Maklumat mengatakan di sekitar 400,000. Wallahualam, saya tak tahu. Dia memohon maaf. Karena dia kata beli di masa yang tidak sesuai. Dan kritikan netizen saya ambil perhatian. Kelantan beli 14 biji. Apa yang dia beli? Mercedes. Mercedes. Dalam keadaan rakyatnya miskin, hutang negeri itu banyak, Airnya warna kuning. air warna kuning, dia bercakap soal, kalau orang bercakap soal Islamic behavior, akhlak Islam, Ya. antara Pulau Pinang dengan Kelantan, markah akan dapat kepada Pulau Pinang. Ya. Ini yang orang tak faham antara Islamic behavior, Ya. social justice dengan ilmu fiqh ini. Kalau kita pergi ke negara Arab, kita tengok sampah sarap. Kadang di roundabout tu penuh dengan sampah sarap. Ya. Sedangkan Islam mengajar kebersihan itu sebahagian daripada iman. Ya. Kalau kita pergi ke Thailand, poster di stesen minyak, berhentilah stesen minyak kami, toilet kami bersih. Our toilet is clean, please stop here. Iklan. Ya. Kita di sini, perkara itu tidak diambil berat. Hal rasuah, corruption. Ya, mungkinlah kita kata siapa pun boleh terlibat. Yang pentingnya, penguat kuasa itu mesti kuat dan mesti without fear and favor. Tak kiralah kalau anak kita sendiri kena, ikut rule of law. Saya sendiri bila anak saya ditangkap terlibat dalam hal ganja, waktu itu saya menteri. Ya. Ada pihak mengatakan, Pak Menteri pergilah jumpa pihak polis dan sebagainya, bincang supaya kes itu tidak dibawa ke mahkamah. Saya kata, anak saya seperti anak orang lain. Kalau dia buat, maka hadaplah di mahkamah dan kita akan membela dia mengikut proses undang-undang. Artinya, walaupun anak kita tidak gunakan kedudukan kita sebagai menteri untuk melepaskan anak kita. Saya tahu menteri-menteri lu banyak, anak-anak mereka melakukan jenayah. Saya boleh senarai satu persatu. Tapi biarlah, orang kata bygone, hak berlalu itu. Tapi kita, the rule of law itu mesti ditekankan di sini. Lepas itu kita nampak, PAS tak ada ke arah itu.
Dia tidak mencanangkan soal yang mereka sibuk sikit. Barangkali hal sajatlah dulu. Ya. Tak apalah, itu hak mereka lah. Tapi hal-hal penyelewengan, hal rasuah, good governance bukan menjadi tajuk kepada gerakan Islam mutakhir ini. Sebab itu kita nampak perubahan sedang berlaku, tapi ia mengambil masa sedikit untuk pergi ke arah good governance yang pernah diasaskan oleh pemerintah-pemerintah Islam terdahulu, yang tak perlulah kita hurai panjang soal Umar Abdul Aziz dan sebagainya. Surat-surat Sayyidina Ali Khalifah kepada gubernur-gubernurnya tentang good governance, tentang macam mana nak jaga harta awam dengan harta peribadi. Tapi ini tidak menjadi tajuk utama dalam PAS dulu dan juga sekarang. Mereka lebih tumpu kepada soal fiqh, bukan soal social justice. Fiqh perlu, bukan kita nak tolak soal hukum Islam ni. Itu wajib diperjuangkan. Tapi hal-hal yang bersangkut dengan keadilan sosial ini tidak dimainkan oleh mereka. Wabi, Tuan Haji Mat Sabung, apa puncanya YB dan beberapa kumpulan yang keluar daripada PAS menubuhkan parti baru bernama Parti Amanah? Adakah kerana kalah pemilihan dulu, ataupun seperti dikatakan oleh setengah orang, kerana tidak bersetuju lagi dengan cara UMNO PAS untuk berbaik dengan UMNO? Bila kalah dalam pemilihan perkara biasa. Ya. Saya biasa kalah tanding naik presiden. Saya biasa kalah ketua pemuda di tangan Ustaz Bakar Cik. Ya. Saya biasa kalah timbalan presiden dengan Ustaz Naruddin Maisa. Ya. Kalah tu perkara biasalah. Dulu dalam PAS, dia berdasarkan kepada siapa yang bekerja kuat, maka itulah yang dipilih. Sebab itu kita lihat, dia tak kiralah sama dia tu ustaz atau bukan ustaz. Saya boleh namakan beberapa orang, misalnya Dr. Hatta, Ustaz Idris Hamad, Madlan Aliman, Datuk Mahfuz. Dia tak kira ustaz atau tak ustaz, dia tengok performance orang itu bila diberi jawatan. Tapi menjelang 2013, 2014, 2015 sudah ada trend, iaitu orang-orang yang dikatakan Puak Erdogan Ya. atau Anwariyun mesti dinyahkan daripada PAS. Dan kemuncaknya pada 2015 muktamar, dipanggil muktamar lepas ni, Ya. di Kuala Selangor, mereka senaraikan orang-orang yang perlu dipilih. Walaupun orang itu tak pernah terlibat di peringkat nasional, tidak terkenal, tapi dia perlu dipilih. Ini terutama sekali golongan Timur Tengah yang baru pulang dan menyertai PAS. Mereka ini kebanyakannya menyertai PAS selepas kita bertarung begitu lama untuk mendapat Kelantan, mendapat beberapa negeri yang lain. Dan mereka datang, mereka lihat kami ini golongan Anwariyun ataupun Erdogan yang dianggap anti ulama. Dan mereka anggap juga kita ni bekerjasama rapat dengan keadilan dan DAP. Langkah awal waktu itu mereka ambil keputusan, golongan Sokol Lebay ini berpisah dengan DAP dalam muktamar 2015. Kemudian berpisah dengan DAP tak apa, kita dapat maklumat sudah ada mereka mendekati UMNO. Beberapa orang dan diakui sendiri sekarang lah bahawa mereka mendekati UMNO sejak 2015. Kemudian diikuti berpisah pula dengan keadilan. Bila berpisah begitu, kita nampak perjuangan kita berdasarkan multiracial dan DAP biasa bekerjasama dan kita menang besar pada 2008 dan 2013. Kenapa tidak terus bekerjasama? Soal DAP tidak suka hudud, perbincangan yang panjang. Akhirnya berlaku di pejabat PAS di depan ni. Kalpasim pun hadir. Kita dengan DAP banyak persamaan. Menentang rasuahnya, nak pilihan yang adilnya, semua tu kita sama. Ada 3-4 perkara yang berbeza. Akhirnya kita buat keputusan agree to disagree. Kita agree yang banyak tu, disagree beberapa perkara dan berlakulah kerjasama dengan DAP. Kemudian selepas itu 4 tahun kemudian mereka berpisah dengan DAP, rupanya nak bekerjasama dengan UMNO. Mula-mula mereka nafikan
Sehingga ada ulama PAS di Kelantan mengatakan, PAS dengan UMNO ni ibarat pengat tahi dengan pingat pisang. Serawak tahi dengan serawak pisang lah. Oh. Takkan boleh bercampur. Kalau bercampur tak boleh makan. Betul. Tapi sekarang ni, mereka bercampur dan lupa segala fatwa-fatwa mereka sebelum ini. Jadi kita nampak, mesti kita keluar daripada kemelut ini, kita pergi kepada membawa Islam yang bersifat rahmat untuk semua. Bukan Islam ni rahmat untuk orang Islam, dia rahmat untuk semua. Rahmatan lil alamin. Saya sendiri pernah bertemu dan berbincang dengan mufti Syria, Syekh Asun. Dia mengatakan dia mufti untuk semua rakyat Syria. Islam dan bukan Islam. Karena bila sebut Islam ini, dia merangkumi semua. Oleh itu, dia mengatakan Islam rahmatan lil alamin, mesti kita memberi manfaat kepada semua. Daripada situlah kita balik dan berbincang. Akhirnya kita membawa parti amanah yang meletakkan Islam rahmatan lil alamin. Rahmat untuk semua. Tak tahulah pada masa akan datang pemimpin-pemimpin yang akan mengubah keadaan itu. Wallahualam. PAS pun begitu. Kemudian sekarang dia berubah kepada Melayu Islam. Dulu pernah kita memilih tajuk muktamar menggempur pemikiran asabiah. Artinya menggempur pemikiran perkauman. Sekarang Melayu Islam. Kalau orang Islam itu melakukan kesalahan, membuat dosa dan sebagainya, kita kena sokong dia. Karena dia ada peluang bertaubat. Ini kata Presiden PAS lah. Kalau orang bukan Islam, dia baik macam mana pun, dia tak ada pintu taubat. Bagi saya pandangan ini amat tidak baiklah untuk Malaysia dan juga untuk dunia. Untuk Malaysia dan dunia. Satu lagi, Wabi. Ni kita nak cakap politik pula, Wabi. Pakatan Harapan ni 3 parti. PKR, DAP dan Amanah. UMNO sekarang dalam keadaan kritikal. UMNO mesti berlapang dada jika dia meneruskan dalam kerajaan darurat ini. Tak tahu apa lagi keburukan akan berlaku. Kemungkinan pemimpin UMNO juga akan ditangkap lagi, akan dituduh rasuah lagi bagi melemaskan dia. Tetapi cara yang paling terbaik sekarang ini memang kerajaan Muhyiddin dah hilang majoriti. Ada setengah pihak menteri dalam kerajaan Muhyiddin kata, dia masih lagi berkuasa kerana dia ada 108, Pakatan Harapan 91, 17 tu bebas. Jadi pada saya, kalau UMNO lah datang berjumpa dengan Pakatan Harapan, khasnya kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, untuk keluar daripada Perikatan Nasional dan menyokong kerajaan PH ni, apa pendirian Amanah? Setuju atau tidak? Ini soalan cukup malam ni lah. Baik, kita bila datang ke peringkat itu kita akan bincang. Tapi sekarang ini di peringkat individu kita tidak ada masalah. Individu daripada UMNO atau mana-mana kumpulan yang datang nak menyokong. Ya. Kita sekarang ni kita berdiri di atas 108. Ya. Dan bila mengundi di parlimen, kita dapati rakan-rakan daripada Sabah, Warisan dan Pejuang, mereka bersama dalam hal menolak kerajaan Mahyudin ini. Bahkan pada hari terakhir bacaan kali ketiga belanjawan negara, orang menganggap hari itu dah pemerintah ni sudah boleh jatuh. Sebab ada di kalangan wakil-wakil rakyat UMNO dikatakan nak beri sokongan. Saya pun mendengar begitulah. Sebab tapi mereka tidak jadi memberi sokongan. Hanya sekarang baru kita lihat sudah 3 orang. 3 lah dengan yang Berhormat Mulia Tengku Razili Hamzah. Sudah 3. Artinya 3 kita sudah majoriti. 3 jadi, itu kalau balik ke kursi pembangkang jadi 111. 111. Jadi kalau ada individu UMNO, soal parti UMNO nak datang itu kena buat perbincangan di peringkat PH. Tapi individu kita tidak ada masalah apa-apa. Tidak ada masalah apa-apa Sebab saya lihat sekarang ini, Wabi kata tadi masih lagi bertahan dengan 108 pembangkang. Dan sekarang 3 lagi dah tentu tidak, kalau tidak kerana darurat, kalau tidak kerana digantung parlimen, bersidangan parlimen bulan 4 nanti, mereka akan duduk di sebelah sana, 113. Jadi Wabi punya pandangan apa pendirian Muhyiddin? Kalau kita ada majoriti sekarang, Datuk Seri Anwar Ibrahim taklah menghadap Seri Paduka Brigadier Pertuan Agong. Saya bukan mahir dalam perlembagaan.
Tapi saya tidak tahu apa halangan untuk berlaku pertukaran kerajaan sekarang sebelum tamatnya yang disebut darurat itu. Ya. Dan darurat itu dikatakan dalam kenyataan daripada istana boleh tamat bila-bila masa mengikut kesesuaian dan recommendation daripada pemerintah lah utama sekali. Ya. Jadi kalau kita dah cukup bilang, macam mana Mahyudin nak menjalankan tugasnya sebagai Perdana Menteri yang ada legitimate, yang ada sah sekarang ini? Asabiah, apa? Absahannya. Keabsahan, Absahannya. absah. Jadi yang di Pertuan Agong saya yakinlah akan menjalankan tugas Sri Paduka Baginda dan boleh menerima Datuk Seri Anwar Ibrahim sekarang untuk membawa sokongan itu. Dan kenapa nak tunggu sehingga bulan 8 yang akan datang? Kepincangan akan berlaku lebih banyak lagi. Minority government ini nak memerintah. Adakah pegawai-pegawai kerajaan akan menghormati mereka? Sekarang pun saya ragu. Berlaku berbagai-bagai perkara dalam pegawai kerajaan sekarang. Kita tengok dalam Jabatan Kastam, kita tengok dalam hal polis yang terlibat dalam skema, kita tengok berbagai-bagai perkara lagi. Saya nampak ini di antaranya, puncanya pegawai kerajaan tidak menghormati menteri-menteri yang ada ni. Saya bukanlah orang yang cerdik bila saya masuk kementerian. Saya tidak tahu. Tapi mereka bersedia membimbing saya. Bersama-sama berbincang. Misalnya nak buat defense white paper. Ambil masa 1 tahun. Bincang, pergi ke sana, pergi ke sini, pergi ke negeri ini. Dan mereka sentiasa memberi pandangan-pandangan. Sebab mereka tahu kita ni bukanlah seorang yang hebat sangat. Tapi kita menang, kita dapat mandat pada rakyat dan pegawai kerajaan menghormati kita. Berbincang bersama. Saya sangka pegawai kerajaan sekarang tak hormat kerajaan yang ada ni. Sebab dia tahu ini tebuk atap. Ini adalah backdoor. Jadi dia hanya berpura-pura saja hormat di hadapan itu. YB, selama YB duduk di Kementerian Pertahanan lebih daripada 22 bulan. YB dah tahu apa masalahnya. Apa cerita yang sebenarnya, kapal tak sampai, helikopter tak sampai, duit dah dibayar. Itu bila saya duduk situ di antaranya dalam kabinet kita minta Tan Sri Amrin Buang jawatan kuasanya itu siasat dulu Kementerian Pertahanan. Ya. Jadi dah sampai dah kepada siasatan itu dan sampailah kepada nak ambil tindakan-tindakan selepas itu. Ya. Dan nak ambil tindakan-tindakan, saya tidak lagi menjadi menteri. Diserahlah kepada Menteri Pertahanan sekarang. Karena hasil siasatan itu, hal land swap, pembelian helikopter, pembinaan kapal, semuanya itu telah siap di bawah jawatan kuasa khas ini. Dan saya yakin Menteri Pertahanan sekarang telah membaca laporan-laporan itu. Dan apa tindakan seterusnya serah kepada Kementerian Menteri sekarang lah. Tapi yang berbuat, saya nak tanya satu. Rakyat pun nak tanya ni. Ada tuduhan itu tidak tepat, tersasar atau ada kebenarannya? Ada kebenaran. Ada kebenaran. Kebenaran misalnya kenapa terlalu lewat pembinaan kapal kita di Lumut. Ya. Di mana berlaku kelemahannya. Jadi Tan Sri Amrin Buang telah membuat siasatan termasuk dalam bentuk forensik siasatan itu. Dan wang itu sepatutnya digunakan tempat ini, kenapa digunakan dibayar ke tempat lain, semuanya itu. Jadi laporan itu telah ada kepada Menteri Pertahanan sekarang. Dan serahlah kepada kerajaan Tan Sri Mahyudin Yassin untuk bertindak atau tidak. Atau bagaimana nak selesaikan masalah pembinaan kapal kita di Lumut itu. Itu dalam ingatan YB sebagai mantan Menteri Pertahanan, berapa Menteri Pertahanan yang terlibat? 1, 2, 3? Saya tidak suka menuduh lah. Saya nak tahu berapa. Dia sejak daripada zaman Kementerian bawah Najib dulu. Ya, Menteri Pertahanan. Zaman Daik Hamidi. Ya. Zaman Syamuddin. Sama ada mereka sebagai menteri terlibat atau tidak itu serah kepada jawatan kuasa penyiasat. Tapi berlaku di zaman itu. Itu di zaman itu. Jadi nak kata menteri terlibat atau tidak, saya tidak berani membuat tuduhan-tuduhan lah. Itu serah kepada Tan Sri Amrin Buang yang telah membuat penyiasatan itu. Maknanya sekarang rakyat mesti mendesak kepada kerajaan untuk mendedahkan apa laporan yang dibuat oleh Amrin Buang. Supaya jangan tersimpan di dalam peti besi dan menjadi busuk. Rakyat sekarang ini nak tahu sangat siapakah penyamun, penyangak dan perompak di Kementerian Pertahanan yang menyebabkan negara berbilion juta ringgit
hilang begitu saja. Jadi saya rasa ini kot yang dikuatiri oleh mereka. Jika Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri, perkara ini akan diteruskan pembongkarannya. Jadi walau mana-mana pun terserah kepada laporan Amrin Buang itu untuk didedahkan baru kita boleh menghakimkan atau SPRM mengambil tindakan wayak. Jadi Wabi, satu lagi soalan saya yang terhadap isu politik ini juga. Kalau Wabi, boleh tak kita panggil kerajaan Muhyiddin ni kerajaan haram? Kerana tak cukup quorum dia. Tak cukup majoriti dia. Absah tu tak sah lah tu. Keabsahan. Nanti kerajaan ini ikut Tengku Razali, kerajaan yang tidak sah. Tidak ada keabsahannya. Jadi nak sebut haram tu kasar kot. Ya tak? Tapi orang kalau bunyi Arab sikit tu dia Absahan dia. absah. Tapi Wabi, kalaulah berlaku apa-apa keputusan Muhyiddin atau menteri kabinet dia dalam keadaan dia tidak ada keabsahan itu, kerana bertukar kerajaan, kemungkinan akan di-challenge balik keputusan itu tidak sah. Seperti mana keputusan-keputusan tender ni kabarnya hanya dibuat oleh 3-4 orang ya, tanpa ada iklan tendernya. Khasnya dalam kes COVID ni. Kabarnya dia tak ditender secara terbuka, hanya melibatkan Menteri Kewangan, melibatkan Perdana Menteri, melibatkan Ketua Pengarah Kesihatan. Jadi ini dah jadi perbualan awam. Jadi apa komen Wabi terhadap saya komisen sendiri ni? masa jadi menteri, saya tak yang kita kata bila satu projek orang ni dapat, syarikat dapat, saya pun tak berapa mahir dalam bidang itu. Saya pun terkejut bila soalan dibuat oleh ahli parlimen Pasir Salak. Bila dia kata konvik yang nak dibeli ni vaksin yang dibeli ni 5 bilion. Komisionnya 10%, iaitu 500 juta. Dia tanya, siapa yang dapat 500 juta ini? Soalan itu sebenarnya mengejutkan saya dan mengejutkan kami di pihak bankar yang tak biasa benda-benda begini. Kita kenapa beli alat kesihatan, vaksin, ubat ni? Siapa yang dapat? Barangkali Yang Berhormat Tajuddin Abdul Rahman ni dia daripada BN. Dalam BN barangkali dia tahu ini normal practice. Bagi kita bila dia buat soalan begitu, memang mengejutkan. 500 juta bukan satu amount yang sedikit. Siapa dapat? Sebab itu kalaulah dengan soalan daripada Tajuddin Abdul Rahman itu, daripada kerajaan, yang dan lama pula dia ahli parlimen, barangkali dia tahu benda-benda begini. Kenapa SPRM tidak tubuh pasukan untuk menyiasat segera? Sebab ini masalah nyawa manusia. Soal vaksin ini, kenapa nak perlu ambil 500 juta? Betul atau tidak? Ini kena siasat. Sebab yang buat kenyataan itu, ahli parlimen kerajaan. Bukan daripada pembangkang. Pembangkang ni orang kata tak senang, selalu nak buat fitnah. Ini Tajuddin Abdul Rahman, orang lama, orang veteran. Kalaulah 500 juta dapat kepada orang tengah ni, kita nak tahu juga siapa. Adakah selama ini semua ubat-ubat yang dibawa ke Malaysia ini, begitu komisionnya? Jadi kita pun berasa terkejutlah dengan soalan Tajuddin Abdul Rahman itu. Apa komen Wabi terhadap satu kumpulan WhatsApp antara Menteri Kewangan dengan Menteri Undang-Undang dan Menteri Besar Kedah terhadap satu tender air dalam kawi melibatkan mak Menteri Kewangan, melibatkan saudara mara pemimpin PAS? Saya tidak pandai dalam bidang itu. Saya minta SPRM buat siasatan. Dan siasatan dan pendedahan. Sebab saya sendiri benda-benda seperti ini saya tidak mahir lah, tidak pandai. Sebab itu dalam ucapan-ucapan saya membongkar skandal ni saya ambil daripada orang. Misalnya kalau dalam YNDB, saya banyak ambil dengar ucapan Tony Phua, saya dengar ucapan Rafidhi Ramli, saya dengar ucapan mereka yang terlibat dalam akaun. Saya ambil, saya gunakan bahasa saya. Yang mudahnya bila saya sebut Najib jaga YNDB, Najib Menteri Keuangan, Najib Perdana Menteri. Maka bila nak lulus satu perkara, Najib bermesyuarat dengan Najib.
luluhlah kepada Najib. Jadi itu bahasa saya. Tapi dan detail cara akaun tu, saya banyak belajar daripada mereka yang pandai akaun ini. Begitu juga perbualan telefon dan sebagainya. Dah ada sebegitu didedahkan. Kenapa SPRM tak mulakan siasatan lagi? Atau dia mula dah kita tak tahu, Allah alam. Tapi kena siasat benda ni. Perkara besar yang melibatkan wang rakyat dan wang kerajaan. Jadi YB tengok bahawa kerajaan Perikatan Nasional ini masih meneruskan apa yang diperjuangkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim pada tahun 98, iaitu KKN, korupsi, kroni dan nepotisme. Apa pandangan YB? Ia berulang balik semula. Sebab itu kita lihat bila PH tidak sempurna. Banyak kelemahan yang perlu diperbaiki. Tapi dalam masa 22 bulan, Transparency International memberi angka indeks rasuahnya turun 10 mata. Artinya kalau tempat 60 ke 50, begitu. Ya. Artinya rasuah berkurangan. Bukan sempurna lagi, kerajaan itu perlu banyak diperbaiki lagi. Sekarang, indeks rasuah meningkat kembali. Karena barangkali tenda terbuka tiadakan atau dikurangkan, dan pengumuman antara menteri-menteri, misalnya dalam Parlimen. Menteri Keuangan bila ditanya oleh bekas Menteri Keuangan Lim Guan Eng, minta perkhidmatan feri diteruskan antara Batuas dan Georgetown, Tanjung, Bagan dan Tanjung. Kami panggil Bagan lah, belah sana Tanjung, kerana ia adalah satu heritage. Memang kerajaan kena subsidi sedikit lah di situ. Keuntungan Penang Port misalnya boleh digunakan untuk subsidi feri itu. Menteri Keuangan bersetuju untuk teruskan feri itu. Tiba-tiba Menteri Pengangkutan, Wee Ka Siong pula kata kita batalkan. Jadi antara menteri dengan menteri takkan mereka tidak bertemu dalam kabinet. Tapi membuat kenyataan yang bercanggah antara satu sama lain. Dan Perdana Menteri macam tidak boleh membuat apa-apa. Sebab dia tahu dia perlu sokongan menteri-menteri ini. Dia nak gugurkan seorang menteri, saya ingat begitu sukar sekarang. Tambah pula dia kehilangan majoriti. So kerajaan yang akan terus tidak berwibawa jikalau tidak berlaku perubahan. Jadi YB, saya nak tanya juga masa depan politik YB. YB masih nak bertanding di Kota Raya lagi? Allah alam, macam orang politik jawablah. Serah pada parti. Pada parti. Oh. Serah pada parti dan keadaan. Dan kesihatan juga. Adakah YB akan menambahkan kursi bertanding dalam pilihan raya akan Itu datang? kita akan bincang. Memang setiap parti nak kursi yang lebih. Dan keadilan pun tak lebih. Kemudian DAP pun tak lebih. Dan kalau kita plus pula, kalau kita plus warisan, kita plus dengan pejuang, atau mana-mana bebas lagi, itu perlu kepada perbincangan. Memang bahagian kursi ini paling tough menjelang pilihan raya. Memang ini semua parti dia kata dia yang paling layak. Tapi kita berbincang dan kita harap kali ini kita dapat persetujuan awal supaya dapat ditumpukan. Macam kita pun tidak tahu lagi keadaan Perikatan Nasional. Kalau ikut Datuk Mat Said, dia kata dia UMNO akan bertanding semua di Terengganu. Betul. Tengku Razali pun kata, buat apa tempat kita nak bagi ke orang. Ya. Ingat itu dituju kepada bersatu yang lari lah. Ya. Jadi kita pun tidak tahu lagi kedudukan lawan kita. Tapi walau bagaimanapun, kita kena bincang di sudut pembagian kursi ini lebih awal. Dan saya yakin kami dapat selesaikan hal ini. Soalan saya yang terakhir, Wabi, sebelum pukul 9 malam ini, ialah apa pandangan Wabi terhadap ahli-ahli Dewan Negeri, bukan ahli Parlimen, yang keluar daripada Parti Amanah Negara ni? Apa punca dia? Ya, jadi saya nak tahu. Kami orang semua nak tahu. Siapa yang nak keluar parti dia ada hujah. Datuk On nak keluar UMNO dia ada hujah. Ya. Datuk Asri nak meninggalkan PAS pun dia ada hujah. Ya. Begitulah juga Nakai nak meninggalkan PAS dulu, Ustaz Nakai, dia ada hujah. Jadi semua ada hujah masing-masing. Ya. Yang tinggal dalam parti itu naklah meneruskan perjuangan dengan dasar parti itu. Sebab kita tak boleh sekat orang lari. Dia ada dia punya hujah-hujah dia. Kalau UMNO dia umur setahun jagung, Datuk On lari, bayangkan. PAS umur baru tubuh. Tuan Guru Jemaah Fuad. Ya. Meninggalkan PAS. Datuk Asri paling hebat memimpin PAS. Akhirnya menubuhkan Parti Hamil melawan PAS.
Jadi kalau adalah mimpi-mimpi amanah yang lari atau nak lari, kita tak dapat sekat lah. Sebab Ini itu patah tumbuh hilang berganti. patah tumbuh hilang berganti, dan saya yakin amanah akan terus kuat. Ahlinya sedang bertambah, dan pertambahan ahli yang paling banyak di antaranya sekarang di Kelantan. Di Kelantan. Kelantan, kerana rakyat Kelantan ni pemikiran mereka elastik. Dia lihat perkembangan dan dia bukan fanatik kepada satu-satu parti. Tambahan isu judi yang ada sekarang ni, saya yakinlah mereka bertanggungjawab duduk dalam kerajaan. Judi toto daripada 8 kali pada 22 kali, satu penambahan yang tak tahu ayat Quran mana mereka nak guna untuk nak mengatakan ianya boleh. Itu perkara yang berat. 355 dan sebagainya, mungkin mereka ada hujah, susah nak laksana sebagainya. Tapi hal judi ini perkara yang senang untuk mereka tentang kalau mereka mahu. Apa itu hari ini bersama Yang Berhormat Mat Sabu. Kita bercakap dalam banyak perkara isu yang berlaku. Dan tadi saya dah tanya soalan terakhir terhadap kedudukan Parti Amanah yang keluar daripada Parti Amanah. Jadi jawapan dia terserah pada mereka. Saya tahu kalau mereka keluar, orang lain boleh ganti. Itu maksud Yang Berhormat Haji Mat Sabu. Supaya ini akan menambahkan lagi ruang kepada ahli parti. Dan kalau kita lihat perkembangan terakhir ini, Parti Amanah masih lagi konsisten. 11 orang masih bertahan lagi. Ya. Masih bertahan lagi. Dan Parti Amanah juga satu partinya agak bergerak sekarang secara perlahan dalam sistem politik Malaysia ini. Jadi kita doakan Haji Mat Sabu ini supaya beliau sihat dan terus berjuang bagi kepentingan agama, bangsa dan negara dan rakyat Malaysia. Dari itu tuan-tuan dan puan-puan, sekianlah saja berterus terang kita terhadap Haji Mat Sabu. Dia telah menjawab banyak soalan secara berterus terang. Yang tak dapat terus terangnya ialah dia tak menamakan siapakah perompak, penyamun, penyangak di Kementerian Pertahanan yang menyebabkan kapal terbang, helikopter tak sampai, bot buat 1 tahun pun tak sampai, macam-macam kerana yang melibatkan. Tapi dalam keadaan tidak hendak bercakap terus terang, dia mengatakan ada kebenarannya. Dari itu tuan-tuan dan puan-puan, kita tunggu kebenarannya. Dan suatu masa tentu akan dapat juga kita lihat laporan Amrin Buang ini. Apa yang sebenarnya. Sekian kepada tuan-tuan, sampai kita berjumpa lagi.